Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar. So, hari ini masih lagi seperti biasa, audiens saya yang sangat setia iaitu Tushan Adan. Okay, kita mulalah dulu untuk soalan, kita sambung ya, sambung bengkel chemistry bestari A+. Okay, ini adalah modul untuk pelajar target kualiti lah, kualiti A+. Okay, nombor 6, minggu lepas kita dah sampai nombor 1 sampai nombor 5. Hari ini kita tengok pada nombor 6. Okay, kita tengok pada nombor 6. So, nombor 6 ini, soalan ini adalah berdasarkan Haber proses. Selalu kalau Tusha, kalau soalan yang bab 9 ni, Tusha tak nak buat ke Tusha? So, Tusha kena tengok. So, kena cuba. Okay, sebab soalan ni adalah soalan basic. Okay, kepada konten kamu. Okay, a schematic diagram 6 show the process of liquid ammonia. So you know ammonia, the formula of ammonia is NH3. So that is a reaction between nitrogen gas and hydrogen gas. So go to the first question. State the stable gas Y, okay, used in this process. So the hydrogen gas must react with the gas Y, that is a nitrogen gas. So nitrogen gas here, okay, you can you can write the formula or you name the full name, nitrogen gas. Okay, nitrogen gas. So cikgu tulis kat sini, nitrogen gas. Okay, soalan nombor 6. Write the formula. Formula ni pun ladilah senang. Sebab apa? Sebab formula, okay, pastikan you tahu apa itu ammonia. Ammonia adalah NH3. Mesti adalah reaction antara nitrogen gas dan hydrogen gas akan memperolehi ammonia. So, di sini H3. So, nak pendensekan dia, kita kalikan dengan 2. So, 2 kali 3, 6. So, kat sini letakkan 3. Dekat sini dah N2. Okay, so di sini 1 mark. Name the catalyst. Untuk reaction to produce the ammonia, the catalyst is you use the iron powder. Okay, you tulis iron powder boleh, iron filling boleh. Okay, so kena ingat lah. Contohnya kalau nak buat apa namanya, sulfuric acid. So kalau nak buat sulfuric acid, kita pakai apa? Vanadium 5 oxide. Kena ingat setiap katalis pressure dengan dia punya what we call temperature. Okay, tengok. Dia sudah tanya pressure dengan dia punya temperature. Setiap, okay. Contohnya contact process untuk buat sulfuric acid. Kamu kena tahu berapa pressure, berapa temperature, berapa apa katalis. Okay, yang ini adalah Haber process. Yang mana proses ini kamu kena tahu berapa dia punya pressure. So, pressure-nya dekat sini adalah 150 hingga 250 atmosphere. So, temperature adalah kalau kamu buat di antara 400 hingga 500 Celsius. Okay, soalan yang seterusnya. Manufacture ammonia. Tadi cikgu baru sebut. That is a Haber process. Okay, dalam bab 9 ni, kita ada 2 je proses. Yang pertama, buat sulfuric acid. That is a contact process. Yang kedua adalah buat ammonia. That is we call Haber process. Okay, soalan ni mesti dia akan combine dengan dalam bab 9. Okay, antara gelas ke, polimer ke, composite material. Jom kita tengok apakah soalan untuk seterusnya. Dia kata orthopedic implant material K. Apa itu material K? So, material K dekat sini. Okay, apa material K dekat sini? Kita letak dalam untuk struktur tulang dekat spinal cord ya. Dekat spinal cord, dia kata injury during fall from a horse. Okay, material K is a kind of composite material. So, dalam kepala kamu dah terus kepada untuk composite material. Okay, composite material salah satunya macam konkrit, fiber optik, okay, one of the major component material K. Tapi di sini dia untuk dekat tulang. Okay, kat tulang soalan dia akan tanya. Okay, state one another karakteristik daripada yang dia cakap. Okay, yang dia cakap dekat sini, dia kata selain daripada strong dengan weightless. Apa selain daripada tu? So, selain daripada tu, okay, untuk letak mestilah dia tidak berkarat. Okay, dia tidak berkarat. Kalaulah berkarat, letak dekat dalam badan, confirm akan kena ada jangkitan
kuman. Okay, soalan yang seterusnya, meaning of composite material. So, composite material kena tahulah apa maksud composite material. Yang ini pun jarang ditanya dalam SPM. Tapi tengok, ini tanya. Sebab apa? Dia nak pastikan kamu punya definition, setiap definition kamu dapat kuasai. So, composite material is the material that consists of two or more different substance combined to create new substance. Kita membuat satu bahan yang baru yang mana dia adalah mempunyai properties yang lagi hebat. Okay, superior properties. Okay, dalam untuk meaning ni, okay, kalau pemeriksa dia nampak perkataan different substance, okay, yang kedua superior properties, okay, baru kamu akan dapat markah 1 markah. Okay, ingat tu ya. So, kemudian dia kata draw the atom arrangement, okay, for material K. So, material K. So, material K dia kata tu more, dia lebih kurang macam apa? Alloy lah. Dia lebih kurang macam alloy. So, jom kita lukis sama-sama. So, dia macam alloy yang mana kamu lukis mesti sama size. Okay, mesti sama size. Tengok cikgu pun dah salah. Okay, mesti attach. Dan jangan ada yang overlap. Okay, jangan ada yang overlap. Kemudian kamu lukiskan untuk yang tambahan dia. Okay, contohnya kamu letak dekat sini. Okay, dekat sini kamu lukiskan. Okay, mesti sama size. Okay, kemudian kamu labelkan dia. So, kamu labelkan dia. So, yang ini adalah iron atom contohnya. So, yang ini adalah carbon atom. Okay. So, give one another example of composite material. So, selain daripada ini, composite material, selain daripada ini. Okay, carbon dengan iron, ini apa namanya tu Syah? Carbon campur dengan iron. Material K ni stand for what? Syah? That is a alloy. Okay. So, example of, betul ke tu Syah? Okay, example of composite material yang selain daripada tu, macam cikgu cakap tadi lah. Fiberglass, okay, kamu boleh buat. Ataupun superconductor. Okay, superconductor ataupun lain-lain lah. Photochromic glass pun boleh. Photochromic glass. Okay. So, soalan yang seterusnya. Soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7, mana pernah jumpa soalan itu, Syah? Mana pernah jumpa soalan itu, Syah? Dalam kita punya exam kan? So, manufacture substance. Exam kita sekali lagi. Okay, dia keluar sekali lagi. Bila buat ni, bila nampak je soalan macam ni, dah boleh dapat full mark sebenarnya. Okay, yang ini untuk brick, dia pakai silicon dioxide, elemen oxide dengan iron 3 oxide. So, name the manufacture substance Z. So, kalau kamu nampak dekat sini, so dia guna butter. Dia mesti adalah composite material. Okay, composite material. Okay, composite material. So, next. Okay, brass is harder than pure copper. Explain. Dekat sini pula mengenai alloy. Soalan yang sama. Soalan yang sama seperti kita punya trial. So, the different size. Okay, tak ada perkataan different size, tak ada markah ya. Different size of atoms disrupt the orderly arrangement of atom layer. So, apa yang berlaku? So, the atom layer not
easily slide over each other. So, ada perkataan different size dan mesti ada perkataan disrupt, not easily to slide over each other. Mesti ada. Soalan untuk, kalau lah soalan untuk alloy kita dapat baca. Kita dapat baca, kenapa dia akan tanya. Kenapa dia kuat, kenapa dia boleh stronger. Inilah jawapannya mesti. Okay, so this is a polymer. So that's a polymerization. Okay, yang pertama, kamu tengok dulu manakah dia punya double bond. So dekat sini double bond. Kat sini double bond ini, kamu nak pecahkan dia. So kalau kamu nak pecahkan dia, kamu kena letakkan dia, pertama letakkan dia bracket. Okay, letakkan dia bracket. Tulis dulu dia punya yang pertama. C. So dekat sini kamu nampak tak? Ada 3 C dekat sini. So 3 C dekat sini, kamu letakkan dia dekat atas. Sebab dia yang attach dengan yang bracket ni, mesti dia mesti kosong. Dia tak boleh ada H kat sini. Okay. Kemudian, yang H yang dekat sini, okay, nampak ya? H yang ini, kamu tulis kat sini. Okay. Kemudian yang ini mesti buat bracket. Okay. Ini apa? So, ini ada satu H yang ini. Ini satu H. Yang ini bawa ke bawah. Yang ini naikkan ke atas. So, ini. Okay, Tusha. Faham, Tusha? Okay. Kemudian, apa yang kamu perlu tulis? Kamu perlu tuliskan N. Okay, Tusha. Pastikan, kalau tak lukis polimer, pastikan dia mesti attach kepada C. Double bond buang. Okay, dekat sini, Tusha sebenarnya dia nak confusekan kamu. Kadang-kadang pelajar yang ini, ada ni. Kadang-kadang dia pelajar, dia terus tulis ada H, terus buat bracket. Tak boleh, salah. Dia mesti attach kepada C. So, ini metil bawakan ke atas. Okey, Tusha ya? So, lepas ni jangan buat kesilapan, Tusha. Okey, kemudian saya rasa Tusha yang ini betul kot. Saya dah tanda, saya rasa ni betul. Okey, D. Betul. Substance Y is part of component borosilicate. So, substance Y. Soalan ni lebih kurang macam saya punya soalan. Okay, glass, silicon dioxide, sodium oxide, calcium oxide, and Y. So, what is a Y? So, dia nak buat Pyrex. Okay, so nak buat Pyrex, that is a boron oxide ataupun boron trioxide. Okay, boron oxide ataupun boron trioxide. Okay, dia kata lagi sekali, specific characteristic. So, karakteristik untuk Pyrex, okay, Pyrex tu adalah low thermal expansion. Okay, ataupun kamu, tak silap saya Tusha buat withstand, withstand very high temperature. Okay. So, E. Inside onion cell, there are sulfur compound. When an onion is cut, okay, apa yang berlaku? Cell break and the compound undergo chemical reaction and transform into a most volatile sulfur compound which are released into the air. Soalan ni adalah salah satu soalan contoh soalan kebat. So, nanti untuk tahun kamu, soalan kebat 50%. Seperti ini. Seperti ini. So, apa soalan dia? So, kita tengok soalan dia. Okay, soalan dia tanya, the nerve ending in eyes are very sensitive and so they pick up on this irritation. Okay, dia akan rasa macam apa? Pernah tak potong bawang, Tusha? Bila potong bawang, kamu rasa macam berair, mata pedih-pedih sahaja mata. Betul, Tusha? Ke tak pernah lagi potong bawang? Betul. Pernah? Pernah. Pernah tolong tak? Betul tak? Pernah. Rajinnya, Tusha. Okay, state substance that cause the burning sensation. So, apakah yang menyebabkan dia? So, sebab dalam bawang itu, dia terdapat sulfuric acid. Okay, dia ada sulfuric acid. Okay, kita tak jangka soalan-soalan kebat macam ni. Okay, ataupun kamu tulis dia ada sulfurous acid. Okay. Kemudian, how the tears reduce the irritating of the eye. Macam mana air mata tu boleh kurangkan kerengsangan. Maksudnya, kurangkan pedih. Sebab itu bila kita potong bawang, mata kita akan rasa pedih. So, kita akan mengalirkan air mata. So, apa berlaku? So, air mata tersebut, dia akan cairkan.
cairkan concentration acid. Acid apa? Sulfuric acid tadi dekat mata. So, kita akan kuranglah pedihnya mata itu. So, kamu tulis tears diluting the acid ataupun kamu cakap concentration of acid on ice. Okay, dekat mata. Explain how cool water can reduce. Okay, macam mana pula cool water boleh reduce? Sebab apa? Sebab cool water tu bagaimana dengan temperature dia? Temperature dia adalah rendah. So, bila temperature dia rendah, dia akan menghasilkan sebatian sulfur yang volatile. Volatile. So, dia akan mengurangkan kerengsangan mata. So, low temperature reduce the rate of producing volatile. Yang ini Tusha betul tak? Okay, low temperature reduce. Tadi salah. Salah. Sebab soalan ni soalan kebat tau Tusha. Saya pun sendiri susah juga nak menjawab soalan ni. Okay. Kenapa dia kata cool water? So, fikir. Cool water temperature dia rendah. Bila temperature dia rendah, dia akan mengurangkan kadar penghasilan sulfurate yang volatile. Okay. Suggest another way to reduce. So, selain daripada kita guna cool water ataupun kita gunakan mengalirkan air mata, apa lagi? Okay. Selain daripada itu, okay, yang pertama dia kata dia suruh explain ke? Sebab dia 2 markah. Cara kaedah lain. So, freeze kan. Okay, ini saya bacakan skema lah ya. Freeze the onion. Kita freeze kan dulu onion before cutting. Okay, kenapa? Okay, because kamu cakap lah, the cool temperature will slow down the chemical reaction. Okay, ataupun gunakan super sharp knife. Kenapa kita guna knife namanya pisau yang tajam? Sebab pisau yang tajam dia akan memusnahkan cell wall. Okay, dinding sel bagi bawang tersebut dan dia kurangkan voltage of sulfurate compound. Ataupun kamu submerge, kamu masukkan rendamkan onion tersebut ke dalam air dulu sebelum kamu potong. Sebab itu bila basuh bawang saja, kamu perlu basuh dulu. Okey, basuh dulu. Ataupun dia bagi kat sini submerge onion in a bowl. Okey, of water. Okey. So, ini kesetek ni kamu bagilah dia punya alasan. Bagi satu je contohnya, freeze the onion before cutting. Okay, the cool water will slow down the chemical reaction. Okay, itu sahaja. Soalan ni, berapa soalan markah ni? 1, 2, 3, 5 markah. 5 markah pelajar, kalau pelajar yang lemah, dia tidak akan jawab soalan ni. Betul tu Syah? Pelajar yang tak boleh nak berfikir soalan kebat seperti ni. Sebab itu, modul ini dibina untuk pelajar-pelajar kualiti. Pelajar-pelajar untuk A+. So, pelajar yang tak untuk kualiti pun boleh cuba. At least mereka dapat satu idea. Okay. Different substance have different level of acidity and alkalinity. So, yang inilah. So, dia kata state the formula of ion that enable substance. Okay, yang ini biasa je soalan ini. So, untuk acidic. Okay, untuk acidic, dia punya yang menyebabkan dia keasidan adalah hydrogen ion. Untuk alkaline adalah hydroxide ion. So, senang. Soalan ini senang. So, kita tengok soalan yang seterusnya. So, soalan seterusnya, kita sekarang ni, hari ni kita nak tengok. Okay, bagaimana jenis-jenis soalan kebat. Okay, bagaimana soalan, selalunya soalan kebat dia akan tanya wajar. Okay, dia bagi satu masalah, dia tanya, wajar tak pelajar ini buat macam ini? Wajar. Okay, kalau wajar, kata yes or no. Kamu kata yes, kamu dapat markah, dan explain dapat markah. Kamu kata no pun boleh dapat markah, dan explain pun dapat markah. Okay, yang B ya. How does the ion that you have state affect the value, pH value? So, kamu cakap lah. Okay, kamu cakap the higher, tentang concentration lah. The higher the concentration of hydrogen ion, okay, apa berlaku? pH value. Lower pH value.
So, bila pula tentang hydroxide? Kamu cakap, the higher the concentration of hydroxide ion. So, dia akan apa? Lower juga ke? Dia akan higher. Dia terbalik. Dia akan higher pH value. Okay. So, soalan yang seterusnya. Teacher, the acid has spilled on the floor. What should I do? Okay, kat sini dia kata, apakah suggest? Ini pun salah satu soalan kebat. Okay, untuk menyelesaikan masalah. Inilah salah satu contoh. Okay, give reason for your answer. Give reason ya, kenapa dia kata, apakah bahan yang boleh. Okay, tapi macam Tusha jawab, Tusha cakap sodium hydroxide. Okay, Tusha kena pastikan bahawa sodium hydroxide itu available dekat dalam makmal. Okay, kalau lah contohnya sodium hydroxide itu tak available dekat dalam makmal, so biasanya kita akan pakai yang biasa kita ada guna dekat dapur. Okay, iaitu baking soda. Okay, contohnya, kalau soalan ni sepatutnya dia bagi tentang apa dalam keadaan dekat rumah. Sebabnya kalau dia kata baking soda, dekat makmal mana ada baking soda, betul tak? Soalan ni pun silap juga bagi saya lah. Ini pendapat saya lah. Pendapat saya kalaulah dikata baking soda. Kalau jawapan dia dikata baking soda, sepatutnya situasi itu berlaku dekat dalam rumah. Dalam dapur contohnya. Sebab baking soda mestilah ada dekat dapur untuk mak kamu contohnya masak kek. Tapi dekat sini, situasi dekat sini dia kata dekat makmal. So kalau Tusha jawab tadi, saya dah tanda, Tusha jawab sodium hydroxide. So saya terima. Sebab apa? Sodium hydroxide mestilah ada dalam makmal. Okay. So baking soda, kenapa? Sebab baking soda adalah is an alkali. Okay, baking soda is an alkali yang mana dia boleh neutralize the acid. Okay. So, C dah siap. Okay. The student found there was a piece of magnesium ribbon on the floor. That start dissolving and fizzing. So, magnesium ribbon, lepas tu dia kata react dengan acid. Okay, apabila terkena acid. So, mestilah sebab acid akan bertindak balas dengan logam, metal. So, it will react with the metal. Kenapa ada fizzing tu? Okay, dia kata terangkan pemerhatian, explain the observation. So, apa tu? That is a hydrogen gas. Fizzing tu adalah hydrogen gas. Kamu bagi tahu. Okay, kat sini kamu cakaplah magnesium akan bertindak balas dengan asid. Dia akan menghasilkan apa? To produce hydrogen gas. To produce hydrogen gas. Soalan E. So, nampak gayanya ya. Soalan C, D dan E ni pun soalan kebat. Lim Sang was playing in the playground with his friend. While playing, suddenly a bee came and stung. So, sekarang ni B. Yang B ni pun selalu juga keluar. Dia selalu juga keluar. Macam mana dia kata cadangkan. Suggest substance yang mana mak dia boleh untuk letakkan dekat tangan dia. Nak hilangkan rasa bisa. So, dekat situ. So, apa yang ada dekat rumah? Dekat sinilah function untuk alkali. So, kita cakaplah contohnya kita nak letak toothpaste, ubat gigi. Ataupun cikgu boleh tak saya letak sabun. Sabun pun adalah salah satu alkali. Toothpaste, kenapa? Sebab ni CT 3 markah. So, bila 3 markah, kena ada 3 point. So, bee sting. Kamu bagi tahulah, bee sting tu adalah bersifat asid. Dia adalah acidic. Manakala toothpaste kamu adalah alkali. So, apa yang berlaku? Sama juga ada macam tadi. Dia akan neutralizekan dia. Siapa? Toothpaste akan neutralizekan acid, acid, the acidity of the bee sting. Dia akan meneutralkan. Dah settle. So, soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Elektrolisis. Soalan elektrolisis selalunya tak ada banyak lah untuk kebat.
Tapi untuk peringkat tahap analisis itu banyak. Okay. Diagram 9 show the combination between chemical and electrode. Bila nampak sahaja sel, jangan gabra, jangan susah hati dan jangan tinggalkan soalan. So bila cikgu susahlah sebab dia combine. So tak apa, kita cubalah one by one. So kalau kamu nampak dekat sini, ini adalah sel untuk elektrolisis. Dia gunakan dua karbon elektrod yang sama. Yang ini pula adalah voltaic cell, iaitu chemical cell, yang mana dia pakai dua elektrod yang berbeza. Sebab basic kamu dah belajar. Voltaic ataupun chemical cell pakai two different electrode. Kalau untuk electrolysis, same electron. So pergi kepada soalan state the energy change dekat sel X. So, dia kata sel X. So sel X adalah chemical cell. So chemical cell kita nak hasilkan elektrik. Ingat tak voltmeter? Menghasilkan voltmeter. So itu adalah menghasilkan elektrik. Dia adalah daripada apa? Tenaga apa? So daripada tenaga kimia. Akan bertukar menjadi electrical energy. So, kalau dia tanya elektrolit untuk sel Y pula, terbaliklah. Electrical energy menjadi chemical energy. Di sini, soalan ini dia tidak akan lepas dengan combination dengan oxidation process. Okay. So, dia kata, why does oxidation process is said that occur at the magnesium? Okay, write the corresponding half equation. So, kenapa? Kenapa magnesium? So, antara magnesium dengan copper, which one is more electropositive? That is a magnesium. So, magnesium is more electropositive. So, maksud oxidation ini adalah dia terima ke dia menderma ke dia menerima. So, magnesium dekat sini, ingat balik maksud oxidation. So, dekat sini, magnesium atom. Mesti cakap dia atom ya. Magnesium atom. Tak ada perkataan atom, salah. Magnesium atom release, dia akan membebaskan elektron to form magnesium ion. Okay, so dia kalau oxidation release elektron. So magnesium dia akan releasekan elektron menjadi magnesium ion. So Mg dia akan release elektron, dia akan menjadi Mg2+ tambah 2 elektron. Okay, A dah. Pergi kepada soalan 3. State the change observed at the copper electrode. Copper tu dekat mana? So dekat sini lah. So dekat sel X. Okay, sel X. Apa yang berlaku dekat sel X ni? So dekat sini kalau kamu tengok. Okay, dekat sini apakah yang akan berlaku? Copper 2+ dia akan menjadi copper metal. Betul? Copper atom. Copper atom. So maksudnya copper atom tu warna apa? Copper atom berwarna brown. Dah belajar dah. Okay, brown solid is deposit. Okay, dia akan menyala putih. Ataupun kamu nak cakap copper electrode become thicker. Okay, pun boleh. Copper electrode become thicker. Okay, refer to cell. Label the terminal Y, sign positive and respective. So, kat mana? Okay. Positif terminal. Dia kata label the terminal Y. Okay, terminal Y bukan X ya. Terminal Y dia kata label yang mana adalah positif terminal. So ini adalah elektropositif. More elektropositif. Dia bila jadi more elektropositif dia adalah menjadi negatif terminal. Okay. Betul ke tu Syah? Apa cikgu? So, sini saya kata magnesium ribbon adalah negatif terminal. Betul tak? Betul. Betul. So, negatif terminal dia akan connect dengan positif terminal. Betul? So, copper strip adalah positif terminal. Dia akan connect dengan negatif terminal. Dekat sini dia nak sel Y. So, labelkan. So, untuk sel Y yang positif terminal adalah di sebelah yang sambung dengan magnesium. Betul tak Tusha? Kamu buat tak Tusha? Label tak? Ada. Negatif terminal dia mesti sambung dengan copper strip. Okey, yang ini kena tahu. Okey, kadang-kadang pelajar dia terus sahaja buat negatif terminal
yang ini yang sambung dengan magnesium tak boleh sebab negatif terminal adalah magnesium. So dia mesti sambung dengan positif. So terbaliklah. Okey. So kat situ kamu perlu tahu. Okey. Yang ini kamu perlu tahu. Okey. So dah label lah cikgu tulis, tapi kamu kena tulis panjang-panjang lah. Positif terminal, negatif terminal, labelkan. Buat anak panah. Okay, buat anak panah. Okay, write the half equation of the represent reaction that occur at the cathode. So, cathode dekat mana? Cathode dekat, dia kata nak Y. Okay, baca soalan ni, Y. So, Y, cathode yang mana? So, cathode itu adalah yang cation, cathode. So, cathode dekat mana itu, Syah? Positif terminal ke negatif terminal? Cathode. So, ini adalah Cathode anode. negatif. Betul. Ini adalah cathode. So, cathode siapa? Cathode mesti cation. So, siapa cation dalam ni? Hydrogen ion. So, hydrogen ion dia accept ke dia akan release elektron tu, Syah? It will accept. Good. Dia akan accept elektron menjadi hydrogen gas. So, 2 dekat sini, 2 dekat sini. So, dapat satu markah. Name the gas collect. Alamak. Dia kata anode. Oh, anode. Anode ni mesti adalah anion. So, anion adalah chloride dengan hydroxide. Tapi, oleh sebab hati-hati. Sebab dekat sini dia kata concentrated. So, concentrated. So, antara hydroxide dengan chloride. So, dia akan, chloride. Kalau ikut ECS, dia akan ambil hydroxide. Tapi oleh sebab ini adalah concentrated, kita pilih yang chloride. So, chloride dia akan menghasilkan chlorine gas. Tapi Tusha, kalau Tusha buat chloride gas, betul ke Tusha? Apa cikgu? Kalau kamu buat chloride gas. Salah. Salah. Chlorine gas. Tusha buat chloride ke? Salah, chlorine gas. Good. Say chlorine gas. Why does the concentrated hydrochloric acid is not used in manufacture chlorine gas by electrolysis process? Okay, sebab apa? Ini pun adalah salah satu kebat jugalah. Sebab apa? Sebab high cost production. Ataupun cikgu boleh tak saya nak kata chlorine tu toxic? Boleh? Okay, ataupun kamu kata chlorine is a toxic gas. Okey dah. Okey, kemudian last soalan untuk structure. Okey, yang ini pun pernah buat. Okey. Melting point, solubility. So, kalau kamu tengok dekat sini, soluble, insoluble, insoluble. So, melting point yang tinggi dekat sini ini soluble. Okey, so insoluble ini yes. Okay, what is the type of bond in X? So, dia nak X. So, X kat sini dia soluble dalam water. So, soluble dalam water, automatic dalam kepala kamu, oh, saya tahu ini adalah ionic. Okay. So, no, tapi dalam solid. Yes, dalam solid. Apa ni solid? Ini solid. Electric conductivity, solid. Okay. Kemudian, kamu jawab yang ini. Okay, untuk soalan yang ini. So, yang mana? Kalau nampak je solubility, soluble in water, that is a ionic bond. Okay, ionic bond. Okay, Tusha, kenapa kat sini dua-dua solid? Ni solid, apa maksudnya solid Tusha? Ni, no, ini Saya tukar satu liquid je. kat sini liquid kan? Ini tukar kepada liquid. Sebab tak mungkin lah dua-dua solid. Okay. Thank you, Tusha. Okay, name one substance that has similar property of substance Y. So, substance Y ini insoluble dalam water? No. So, bagilah apa-apa mengenai covalent bond, covalent compound. So, contohnya saya nak bagi benzin ataupun senang propanon lah. Propanon ataupun petrol. Apa-apalah yang organik. Lepas tu dia suruh explain sebab kamu cakap lah, the substance is built by covalent bond. Okay, by covalent bond. So, the particle in Y are neutral molecule. Okay. So, substance is built by covalent bond. The particle Y are natural molecule. Okay. Pergi kepada soalan C. Okay, soalan C pula, one reason why substance Y has low melting point. So, tadi adalah covalent. Okay, sebab apa? Sebab the
Kamu cakaplah the attraction force. Kalau tentang melting point, mesti tentang forces. Okay. Kalau dia bagi ionic, kamu cakap tentang electrostatic force. Tapi kalau that is a covalent, kamu cakap the attraction force amongst Y molecules weak. Sangat lemah. Dah, itu saja. Sebab ini pun dah 1 markah. Tak payahlah kamu so it need more heat to overcome the attraction force. Tak payah. Tak perlu. Sebab ni 1 markah saja. Okay. State one reason why substance X can conduct. So X tadi adalah ionic. Kenapa boleh conduct dalam molten tapi tak boleh dalam solid. Okay. Ni bukan liquid ni Tusha. Ni dalam molten ni. Okay, nyatakan. Okay, so that is a cakaplah dalam dalam keadaan molten, so apa dia wujud? Okay, dia exist dalam sebagai free moving ion. Okay, lepas tu cakap pula in solid. Okay, dalam solid state, the ions held in fixed position and cannot move freely. So, jawapan dekat sini, pastikan free moving ion 1 markah. Lepas tu kamu cakap kalau dalam solid, they held in no free moving ion. So, 1 lagi markah. Okay, kepada suggest one possible substance represented by Z. Z pula dia kata dua-dua solid dengan liquid dia akan conduct electricity. So bagilah. Okay, contohnya apa? Logam. Apa-apa logam lah. Alam logam yang hard Contohnya saya nak bagi copper. Okay. What type of particle book in substance Z? So, what type? Type particle ni contohnya molekul ke, atom ke. So, copper ion ke. So, copper adalah dalam bentuk atoms. So, compare substance Y and Z. Okay, in solid state. Okay, so Y dengan Z. So, kamu bagi tahu Z tadi tu, dia ada apa? Free electron. Okay, Z contains free electrons. Okay, siap. Okay, siap untuk apa? Structure question. Tusha ada hantar apa-apa ke dekat sekolah Tusha? Tak belum juga. Tak ada kan? Kamu dah ambil file kamu dah? Dah ambil dah. Okey. Yang apa tu, yang soalan Penang tu, saya rasa dia campur-campur soalan yang pernah kita buat kan Tusha kan? Dia juga. Dia campur-campur, tapi kita cuba sajalah buat nanti dulu. Okey, so Tusha soalan nombor 6. Pergi kepada soalan nombor 6 untuk soalan essay question. So nanti minggu depan kita terus kepada kelas dekat sekolah lah Tusha, ya Tusha? You. Tak sabar nak masuk ke sekolah ke? Tak sabar nak masuk sekolah? Tahun depan umur dah 18 tahun tau. Ya juga. Hari tu saya jumpa Tusha pun nampak Tusha muka dah semakin matang. Mak kerja hari ni? Ya juga. Ya, okey. Hydrogen peroxide harmful. Okay, so harmful kamu tahu hydrogen peroxide. So formula dia H2O2. Okay, kalau pelajar yang tak selalu guna, dia akan lama apa benda lah soalan ni. Bila nampak lagi dia ada benda, ada shrink lah, ada ini hydrogen yang lain lagi lah dia tak nak buat. So jangan putus asa cikgu kata. Okay, cuba buat. Soalan yang pertama. Okay, soalan ini mestilah mengenai rate of reaction. Okay, soalan pertama, bila dapat saja soalan begini, tolong buat dalam bentuk point. Okay, so soalan nombor 6, A tulis macam itu. So A apa? A1. Dia kata chemical equation. So hydrogen peroxide, you know, the hydrogen peroxide, the formula is H2O2. So bila dia decompose, dia akan jadi H2O dengan oxygen. So 2 H2O
dengan 2 H2O2 dekat sini. So, nombor 2 pula, soalan nombor 2. How does enzyme catalyst do its function in this experiment? So, dekat sini, kamu ambil fungsi katalis. Lepas tu, kamu cakap dalam collision theory, okay? Sebab dia kata kat sini, effect the rate of decomposition. Okay, yang pertama, kamu cakaplah katalis namanya katalis, enzim kat sini nama katalis. Okey, katalis tadi adalah act as katalis. Dia act as katalis, nama katalis. So dia akan increase the rate of decomposition of H2O2. Okay, kemudian kamu cakap point yang kedua. Tusha, kalau boleh Tusha buat dalam point ya Tusha ya. Okay. Catalyst, okay, prepare ataupun menyediakan, okay, alternative path, okay, yang mana dia akan lower activation energy. Okay, kemudian apa? Okay, kemudian kamu cakaplah tentang kalau untuk katalis, ingat ya, dia tak ada frekuensi collision. Betul tak Tusha? Dia terus kepada frekuensi of effective collision point dia. Betul kan? So, kalau biasa buat soalan, dia tak akan tersilap. Okay? Baru kamu terus cakap frekuensi of effective collision. Okay, di antara siapa? Among H2O2 molecule, sebab decompose. Okay, in experiment 1 is higher. So, kamu cakaplah experiment 1 sebab dia ada katalis. Kemudian, kamu cakap, kamu simpulkan conclusion dia adalah the higher the rate of decomposition of hydrogen peroxide in experiment 1. So, experiment 1, hydrogen decompose rate of reaction dia akan semakin tinggi. Okey, kemudian pergi kepada soalan nombor 3. Okey, kepada soalan nombor 3, dia kata lukis. Okey, bila soalan ini tentang lukis, so macam biasalah. So, lukisan kamu mesti ada label. Okay, pastikan lukisan mesti ada label. So, kita lukis. That is a y-axis. Okay, kemudian kamu tulis dia punya hydrogen peroxide. So, warna purple lah. Okay, so dia akan macam biasalah. So, dia akan ke bawah. Kemudian satu lagi, dia akan ke bawah juga. Okay, dekat sini siapa? So, dekat sini kamu tengok label. Kena label. Okay, yang mana EA. So, contohnya dekat sini kamu nak pakai dia adalah EA. Ini adalah EA minus. So, kamu kat sini kamu kena mention EA tu with the catalyst. Kalau kamu tak label, kamu tak cakap. Contohnya ini, kamu buat macam ini je. So, pemeriksa tak tahu apa EA minus ni, catalyst ke, tak ke. So, ini adalah dengan catalyst. Apa lagi yang tertinggal? Okay, yang lagi adalah kamu punya equation H2O2. So, dekat sini adalah H2O dengan oksigen. Okay. So, dekat sini mesti ada perkataan energy. So, barulah dapat berapa markah ni? 5 markah. Energy. So, bagaimana kamu nak dapat 5 markah? Okay, sebab dia kata kat sini explain. Belum lagi ya, yang ini baru 3 markah. So, explain 3 markah. So, kamu explain lah dekat bawah. Kamu cakap, presence kehadiran of catalyst. Okay, prepare, dia akan menghasilkan alternative path with lower activation energy. So, dekat sini kamu cakap lah EA prime. Okay.
Lepas tu kamu expand lagi with lower activation energy. So apa akan berlaku? There will much more collision between particles untuk apa? Achieve menyampaikan effective collision to produce product. Ini 3 markah lukisan, explain 2 markah. So, kamu dapat 5 markah. Okey. So, pergi kepada soalan yang B. Dia kata, okay, kalau kamu tengok, dia bagi 2 eksperimen. Yang mana eksperimen ini dibezakan dengan temperature. Okay, soalan yang pertama, dia suruh sketch. So, kalau kamu disuruh sketch, macam biasalah. So, bila sketch, so, pastikan at the end of the experiment mesti, alamak. Kita pakai pen lain. So, eksperimen mesti sama dan mesti label. Okay. Lepas tu, kamu labelkan mana eksperimen 2. So, eksperimen 2 ni, temperature dia tinggi. So, ini adalah eksperimen 2. Ini adalah eksperimen 1. Kemudian, jangan lupa. Y-axis ni apa? Volume gas dalam unit cm cube. So, dekat sini adalah time dalam unit second. Okay. Kemudian, mesti dia minta, kalau essay mesti dia suruh untuk compare. Macam biasa. So, kamu compare. Bila dia kata compare, kena dekat eksperimen 2 dengan eksperimen 1. So, cakaplah. Eksperimen 2 has higher temperature compare. Mesti cakap. Kalau hanya sekadar kamu cakap eksperimen 2 sahaja, salah ya. Pemeriksa akan cari sehingga kamu compare kan. So, kemudian kamu cakap particles of reactant ataupun kinetic energy lah ya. Okay, in experiment 2 higher content kinetic energy lah. Okay, maksudnya energy dan eksperimen 1. Okay, kemudian kamu cakap frequency collision. Dekat sini baru kamu akan cakap untuk faktor temperature, baru ada cakap tentang collision. Faktor concentration, temperature, size, frequency of collision mesti ada. Kalau dalam aspek untuk katalis, dia tak ada. Kita ganti dengan alternative path with reduce the activation energy. So, frequency collision between CaCO3 particle and hydrogen ion higher in experiment 2 dan eksperimen 1. Okey, barulah cakap last kali frekuensi. Saya Tusha dia buat dalam bentuk karangan lah Tusha. Ya cikgu. Tusha suka sangat buat bentuk karangan. Lepas ni Tusha buat dalam bentuk point Tusha. Senang pun Okey. biasa. Okay. Particles in experiment 2 is higher than experiment 1. Okay, siap. 5 markah. So, jumlah sini 20 markah. Okey, Tusha. Nombor 6. Berapa soal jawapan markah kamu dapat, Tusha? Per 20. 20 per 18. berapa? Mana salah? Lukisan tu, tak label. Tusha tak label. Okey, soalan nombor 7, Tusha. Okey, soalan nombor 7. Apa beza dia? Sama lagi rate of reaction. Tapi beza dia adalah, kalau kamu tengok dia punya beza, yang ini guna magnesium powder, ini pun magnesium powder. Oh, dari segi
dia punya volume. So, concentration akan berbeza lah nanti. Nama mol akan berbeza lah. Okay, kemudian dia kata dia bagi dia punya eksperimen 2 is higher than eksperimen 1. Okay, so soalan dia apa? So, soalan dia tanya yang pertama, state the name of acid T used. Okay. So, acid T sini, sepatutnya sini boleh ni Tusha. Sepatutnya dekat sini dia pakai 20 juga. Kenapa dia tak 10 ya? Sebenarnya produk ni, okay, kamu tengoklah. Produk dia pakai magnesium chloride, yang ini magnesium sulfate. So, confirm untuk eksperimen 2, mesti tindak balas antara magnesium dengan asid. Asid apa? Ada sulfate. That is a sulfuric acid. Untuk satu, dia pakai hydrochloric acid. Okay, so maksudnya monoprotic dengan diprotic acid. Okay, soalan ini nombor A. Soalan nombor A ini, dia kata suggest. So, acid bukan namakan kan. Acid T, kamu cakap sulfuric acid. Okay, boleh tak buat dalam bentuk formula? Tak boleh. Sebab kat sini dia kata name. Okay, kemudian dia kata tuliskan formula. So, magnesium tindak balas dengan sulfuric acid. Dia akan dapat magnesium sulfate tambah hydrogen. So, ini kamu seimbangkan, sama dapat 2 markah lagi. So, dapat 3 markah. Okay, calculate the average. So, dia nak average. So, kamu tengoklah. Kamu tengoklah eksperimen 1 dengan eksperimen 2. So, eksperimen 1 dan eksperimen 2. So, tengok eksperimen 1. So, eksperimen 1, okay, kalau kamu tengok dekat sini, eksperimen 1, 480. So, 480. Okay, 480 bahagikan dengan time. So, time mana kamu nak dapat? So, time dekat sini dia kata dalam 200. 200 saat. So, bahagikan dengan 200. So, kamu kena dapat 2.4 unit kena ada. Okay, lepas tu buat eksperimen 2 pula. Tadi berapa? Berapa tadi tu Syah? Eksperimen 2? 240. So, 240. Tak. Dia adalah 480 juga. Tapi 480 yang ini ya. Yang ini ya. 480. Okay. Eksperimen 2 yang ini. So, kenapa? Okay, kalau kamu tengok yang ini. So, eksperimen 2. Eksperimen 1 dia 200. Dia punya volume dia kat sini. Yang ini. So, kalau ini eksperimen 2 pula. Volume ni pun sama. Tapi dia punya time dia adalah berbeza. Okay. So, eksperimen ni adalah 480 juga. Tapi bahagikan dengan 100. So, dapat 4.8 cm padu S negatif 1. Okay, ini B1. Okay, B2 dia tanya tentang explain lah kenapa dia kata eksperimen 1 dengan 2 dengan collision theory. Kalau lah budak tu dah mahir, dia confirm dia boleh buat. So, kamu tahu bahawa eksperimen 2 tadi dia pakai sulfuric acid. Okay, sulfuric. Eksperimen 1. Eksperimen 2. Eksperimen 2. Okay, so kamu cakap lah. Yang pertama, page yang pertama, kamu cakap sulfuric acid. Yang cikgu cakap tadi lah. Monoprotic ke, diprotic ke. So, dalam adalah diprotic acid. Okay, ada perkataan tu, 1 markah. Tapi kena sambung pula dengan hydro. Belum lagi dapat 1 markah. Hydrochloric acid used in experiment 1 is monoprotic acid. Okey, dah. 1 markah. Okey, baru dapat 1 markah. Markah yang kedua, kamu cakaplah diprotic acid has higher concentration of hydrogen ion. Ataupun kamu cakap has double number of ion per unit volume. Okay, pun boleh. Okay, kemudian kamu cakap the frequency of collision. Ini ada cakap tentang frekuensi collision. Okay, di antara siapa? Di antara hydrogen ion
dengan magnesium atom, okay, in experiment 2 is higher. Mesti compare sebab soalan dia minta compare. Okay, then experiment 1. Okay, kemudian apa yang kamu nak cakap? Last kali, frekuensi of effective pula. Okay, effective collision. Yang ini, okay, frequency of collision mesti cakap tentang hydrogen ion dengan magnesium atom. Tak boleh cakap between particle, salah. Yang bawah ni baru kamu cakap between particle. Baru boleh. Okay, between particle in experiment 2 is higher than experiment 1. Okay, siap. Okay, dekat sini baru 4 markah. Baru 4 markah. Markah yang kelima, conclusion dia adalah the rate of reaction experiment 2 is higher than experiment 1. Okay, baru dapat 5 markah. Okay, settle lah. So, kemudian pergi kepada soalan yang C. The third experiment is carried out. Okay, dia kata factor effect this reaction, the result in experiment 3 is shown. So kalau 3 ni maksudnya dia separuh daripada yang tadi. Dia separuh daripada yang tadi. So, kita pergi kepada, dan dia punya end, the end of the experiment pun dia tak sama. Maksudnya concentration yang digunakan adalah berbeza. Okay, yang ini dia kata dia guna juga hydrochloric acid. Okay, maka kenapa dia turun? Rate of reaction dia makin turun. Okay, yang ini confirm dia punya concentration of, kamu kena cakap lah concentration siapa. So, of, kalau kamu cakap concentration saja salah ya. Concentration of hydrochloric acid. Okay, concentration of hydrochloric acid. Okay, factor. Okay, soalan nombor 1, nombor 2 pula. Okay, C1, C2. Okay, nombor 2 pula dia kata by using specification of reactant use, describe briefly how to carry out. So, bagaimana? So, kamu gunalah. Kamu nyatakan, mesti nyatakan berapa molar yang kamu nak guna. Yang tadi dia guna 2 molar. So, sekarang kita kurangkan menjadi 1 molar. So, kamu cakaplah use, okay, yang pertama gunakan hydrochloric acid untuk eksperimen 3 tadi. Kamu gunakan 20 cm padu, tapi concentrationnya kamu kurangkan 1 molar. Okay, 1 molar. Okay, kemudian yang pertama kamu pourkan 20 cm padu of HCl 1 molar, okay, ke dalam mana? Dalam conical flask. Okay, kemudian lepas tu add, tambahkan 1.5 gram magnesium powder, okay, dekat dalam mana? Dekat dalam asid. Kemudian kamu nak tengok dia punya gas macam mana? Kamu mesti deliverkan yang gas yang terhasil dalam mana? Into inverted burette. Kamu nak terbalikkan, mesti kamu terbalikkan. Kita dah buat dah eksperimen ni. Okay, that fill by water. Okay, kemudian barulah kamu cakap read the burette for every 30 second for 5 minutes. Tu apa? Untuk mendapatkan to obtain the volume of the gas collected. Okay, siap. Okay, soalan ni 5 markah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah lebih dah.
5 markah. 1, 2, 3, 5 markah. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 3. Explain how the factor mentioned in C1 specification give the different curve. Dekat sini, dia nak uji kamu pengetahuan kamu tentang concentration. So, dekat sini kamu cakap lah. Okay, dekat sini kamu cakap kita guna pen lain lah. So, dekat sini untuk nombor 3 ini, kamu dia sebab, okay, by using another HCl solution. So, maksudnya kamu kurangkanlah dia punya kepekatan yang mana ada half concentration of the initial HCl solution. So, apa berlaku kalau nama mol? So, the number of mole of acid yang digunakan dia akan mengurangkan apa? Kita nak hasilkan apa? Volume of gas. Reduce the maximum volume gas release into half. Dia akan kurangkan menjadikan separuh. So, kalau dia kata dekat sini, kalau kamu kata reducing the concentration of HCl into half, tak boleh. Sebab ayat tu tak betul. Okay, dengar sini ya. By reducing the concentration of HCl into half. Ayat itu kena reject. Kamu kena guna by using another HCl that has half equation. Half concentration. Okay, half concentration. Kadang-kadang term pun kena betul. So, itu baru satu point. Okay, point yang kedua. So, lower concentration of acid use. Yang acid yang digunakan apa berlaku? So, reduce the gradient of the curve. Okay, dah siap. Okay, siap. Okay, soalan ini dah siap. Okay, pergi kepada soalan seterusnya. Okay, soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8 tentang asid koagulate. Okay, nombor 7. Berapa Tusha dapat markah Tusha? Dua Good, Tusha. So, nombor 8. Okay, pergi kepada soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8 dia kata acid will coagulate lactate where alkali will prevent coagulation of lactate. Okay, discuss. Okay, so dekat sini kamu cakap tentang acid and alkali, tentang dia punya protein lah. Okay, bagaimana coagulation berlaku. Dekat sini pelajar dia selalu hilang markah. Okay, kat sini nampak 7 markah. Okay, 7 markah mesti ada 7 point. Okay, 7 point. So, dekat sini yang pertama, okay, point yang pertama kamu tulislah, kamu buat nombor 8, 1. So, the rubber polymer are enclosed. Dia akan merapat. Okay, dekat sini pun Tusha juga dapat markah. Tusha dapat markah penuh tak? Nombor 8, 1. A1. Dapat A1. Markah 7 tak? Tak penuh. Tak penuh kan? Cuba Tusha tulis apa point yang Tusha tertinggal. Okay, which is negatively charged. Okay, ini point yang pertama. Okay, dia akan enclose the protein membrane. Okay, kemudian point yang nombor 2. Thus, there is ada apa? Repulsive. Daya penolakan. Repulsive force between. Maksudnya kan, yang ini kamu memang kena hafal. Hafal dia punya term-term dia. Enclose, repulsive, okay, particles, and they cannot collide. Dia tak boleh collide freely with one another. Okay, kemudian nombor 3.
bila asid dimasukkan. Okey, bila asid dimasukkan ataupun asid ditambahkan, apa berlaku? Yang inilah hidrogen ion dia akan daripada mana hidrogen ion? Daripada asid. Okey, dia akan neutralizekan siapa? Negative charge of the protein membrane. Okey. Kemudian apa berlaku? The neutral rubber molecule. Okey, apa yang berlaku? Neutral lah, dah jadi neutral, dia akan collide. Okey, dia akan collide freely with each other. Lepas tu dia akan break. Mesti ada perkataan break. Break siapa? Protein membrane. Okay. Lepas tu dia akan collide. Bila dah neutral, dia akan collide. Lepas tu dia akan breakkan protein membrane. Okay. Kemudian the rubber polymer release. Okay. Akan release. Lepas tu dia akan join. Dia akan join. Okay. Dia akan join with each other to form longer chain polymer. Okay. So, yang longer chain polymer tadi, apa yang berlaku? Dia akan the long polymer dia akan entangle, dia akan bersatu. Dia akan bersatu dengan antara satu sama lain. Okay, apa berlaku? Untuk hasilkan apa? Untuk menghasilkan solid mass of coagulate rubber. So, point yang terakhir sekali, okay, pastikan kamu gunakan rubber. Kamu kena hati-hati ya, guna rubber polimer ke, term rubber particle. Rubber particle dekat dalam. Rubber particle, zarah-zarah. Okay. So, in alkali pula, the negatively charged at protein membrane are dia maintain. Dia akan mengekalkan. Dia maintain pun salah. Maintain so that the rubber particle repel. Tadi collide, dia repel. Dia akan menolak antara satu sama lain. Okey, siap. 7 markah. Okey, 7 markah. So, Tusha boleh dapat ya Tusha ya. Setiap point yang kamu sepatutnya kamu betul. Okey, point ini mesti kamu, dan sini kamu kena hati-hati ya menggunakan perkataan rubber particle dengan rubber polymer. Okay, kalau rubber polymer tadi, yang point nombor 3 tadi, the rubber polymer are released. Ini rubber polymer. Okay, kalau rubber particle yang dekat atas tadi, point nombor 2. Kamu cakap the repulsive forces between rubber particle in latex. Okay, rubber particle. So, kena hati-hatilah. Okay, nombor 2 pula, vulcanization. So, vulcanization dia kata tentang dia akan enhance the elasticity of a natural rubber. Discuss way to how to obtain the vulcanized rubber. Okay, dekat sini untuk point vulcanized rubber pula. Okay, soalan nombor 8 A2. Okay, dekat sini kamu cakap pertama, the polymer in natural rubber. Ini pun susah juga sebabnya kamu kena ingat dia punya proses. And coil and
intertwine with one another. Okay, apa yang kemudiannya? Bila force yang besar, okay, ataupun daya yang besar diberikan. The long rubber polymer slide along each other. Dia akan menggelongsor. So, when the distorting force is removed, so saya pun yang ini pun susah juga saya nak ingat benda ni. Susah juga. So kena banyakkan latihan lah. Not go back to the original length. Okay, dia tidak akan kembali kepada bentuk yang asas. So dia tak cukup untuk elastik. Dia tak not enough elastik. Dia tidak elastik. Kemudian kamu cakap kalau dalam vulcanization pula, in vulcanization, latex is heated. Okay, latex dipanaskan dengan apa? Dengan masukkan sulfur powder. Ingat, vulcanize letak powder. Okay, tapi in vulcanization. Ingat ya. Okay, kalau yang biasa punya, dia semudah untuk menggelongsor antara sesama. Dia tak kuat. So, tapi bila kamu masukkan satu lagi sulfur, so break antara tu dia akan ada linkage. Dekat situ lah kita panggil vulcanization. So, the elasticity of the rubber can be enhanced. Dia akan lagi dikukuhkan. So, ini yang saya kata tadi. The sulfur atom form apa? Cross linkage. Dia akan menghasilkan cross linkage dengan antara siapa? Between rubber polymer at the carbon-carbon double bond position. Okay, kemudian apa yang berlaku? So, kemudian apa berlaku? This cross linkage, okay, dia akan menghalang. Okay, dia akan prevent the rubber polymer from slipping, daripada menggelongsor. Dia lebih kurang macam alloy, kan? Ya, lebih kurang lah. Selalunya kalau macam yang rubber biasa, dia macam ni je. C. Okay. Bila dia ada sulfur dimasukkan, so adalah ikatan sulfur. So inilah cross linkage untuk sulfur. So dia tidak mudah untuk menggelongsor di antara satu sama lain. Okay, soalan yang seterusnya. Photochromic glass and superconductor are composite material. So dia kata what are component in photochromic glass? So dalam photochromic glass kita ada tu Syah, lupa pula nak tanya. Untuk A2 vulcanization berapa markah kamu dapat daripada 7? A2 juga. 5. So ada kurang lagi point lah kat situ ya. Ada. Dah tahu ya apa point yang tu kurang? Okay, silver chloride, okay, ataupun copper 1 chloride and 2. Copper 1. Okay, how the component in the lens made from photochromic glass works? Okay, bagaimana? So, dia sensitif dengan siapa yang sensitif? Silver chloride. So, ni silver chloride. So, silver chloride tadi nombor 2. Silver chloride tadi, okay, sorry. So, photochromic glass tadi, okay. Photochromic glass, okay, dia sensitif
Pernah tak tengok orang pakai kacamata, tiba-tiba nampak kalau daripada ada cahaya dia nampak warna hitam. Itulah photochromic glass. Dia sensitif kepada cahaya. Okay. To the intensity of light. Superconductor are used to make generator. Okay, kenapa? Which mode efficient? Kenapa dia kata? Sebab superconductor can conduct very high voltage. Dia boleh menghasilkan high voltage yang mana of current over long distance. Okay. Itu poin nombor 1. Poin nombor 2, tanpa apa-apa penghalang. Itu adalah superconductor. Superconductor voltage dia tinggi tanpa apa-apa penghalang. Okay, resistant and any loss of energy. Okay, dah siap soalan nombor ini. Okay, soalan nombor dah siap. Pergi kepada soalan nombor 9. Okay, soalan nombor 9 ni tentang carbon compound. Soalan nombor 8 berapa tu Syah? Daripada 20 markah kamu dapat berapa tu Syah? 8 lagi. 17. 17. Okay. So, pergi kepada soalan nombor 9. So, dia kata tentang alkohol, alkin. Okay. Kemudian, dia suruh kamu differentkan. Okay. Different construct a table. So, mestilah constructkan table. So, apa yang dia nak? So, kamu tengok dia nak general formula, functional, name. So, kamu buatlah. Okay. Buatkan dia punya table. Yang mana table itu yang pertama, carbon compound. Okay. Dia nak bezakan antara alkin dan alkohol. Okay. Kemudian, bezakan yang pertama, dia kata general formula. So, general formula, alkin CnH2n. So, yang mana N sama dengan 2, 3, dot, dot. Okay. Ya, alkohol CnH2n plus 1 OH. Di mana N adalah start daripada 1, 2, 3. Okay. Alkin start daripada 2. Dia tak boleh 1. Kemudian, pergi kepada functional group. So, functional group dia. Okay. Untuk ini adalah C double bond. Ini pula COH ataupun kita nak panggil dia karboksil. Kalau karboksil, ini adalah hidroksil. Hidroksil. Okay, yang ini adalah carbon double bond. So, kemudian pergi kepada soalan yang seterusnya. Name. Namakan member. Okay, dia kata namakan. So, kalau nak 2, ethene. Ini adalah etanol. So, barulah kamu dapat 6 markah. Okey, soalan seterusnya. Alcohol can undergo dehydration. Lepas tu yang ini dia suruh buat prosedur. Yang ini saya rasa Tusha dah mahir. Bagi saya Tusha dah mahir sebab soalan ni selalu sangat keluar untuk dehydration. Kan Tusha kan? Alkohol jadi hidrokarbon. So, hidrokarbon tu apa? So, dia nak jadikan dia alkin. So, yang pertama dia kata describe the lab name alcohol. So, kamu namakanlah. So, kamu buatkan dia adalah dehydration of ethanol untuk menghasilkan apa? To form ethene. Okay, nak menghasilkan ethene. So, prosedur dia kita buat pen mana lain. So, yang pertama dia nak prosedur. So, prosedur dekat sini, yang pertama, poin pertama kamu kena soakkan. Soak glass wool in ethanol. Dan kamu masukkan kat mana? Boiling tube. Okay. Diikuti dengan porcelain chip. Okay, masukkan porcelain chip. Okay,
Kemudian kamu heatkan porcelain chip. Tapi ini kena heatkan dengan strong dah. Okey. Soalan nombor 3, point nombor 3, kamu heatkan pula glass wool. Okey, glass wool. Yang glass wool tadi kamu rendamkan dengan alkohol. Okey. Kemudian kamu kumpulkan gas yang terhasil dengan kaedah water displacement method in a test tube. Okey, soalan nombor 4. Okay, kemudian lepas tu dia minta equation. So, equation yang kamu buat, okay, ini adalah antara alkohol. So, equation pula, alkohol tadi etin kan? Etanol kan? C2H5OH. Okay, dia dehydration, dia nak jadi etin, so H2O. Kemudian dia cakap apa? Confirmatory test. Okay, macam mana kamu nak confirmkan kehadiran kehadiran etin. So, dekat sini kamu kata confirmatory test. Okay. Selalunya kita gunakan bromin ke, acidify, potasium manganat ke, okay. So, dekat sini kamu nak masukkan contohnya, kamu nak guna bromin. So, pour 2 cm³ of bromine solution. Okay. Kemudian, pour kat mana? Into test tube containing 18. Nombor 2, close it tightly. Lepas tu, kamu shake it slowly. Kemudian, apa yang akan terhasil? Brown color bromine. Okay, brown color bromine. So, soalan yang seterusnya dia tanya tentang apa namanya? Breathalyzer. Okay, which use policeman to detect the presence of alcohol. So, selalunya lah, kalau dalam sekatan dia akan bagi, dia akan letak dekat mulut. Dia nak test berapa banyak alkohol, kandungan alkohol. Okay, it will turn green if a drunk blow his breath through it. So, kalau dia betul ada alkohol, dia akan warna hijau. Inilah, okay, yang ini. So, lepas tu dia kata, suggest compound Y. Okay, apa compound Y yang digunakan? Dengan kemudian explain how the breathalyzer works. Include the chemical reaction. So, macam mana kamu nak uji alkohol tu nak balaskan dengan apa? Dia warna hijau. So, dekat sini kita pakai dia oxidizing agent lah. So, explain. So, ini soalan nombor C kan. So, soalan nombor C. Kamu cakap lah. Compound Y. Namakan. Compound Y. Alamak. So, C. Compound Y. Okay, yang mana kan? Acidify. Mesti tu dah acidify ya, Tusha. Hari tu kamu tak buat Tusha. Okay, acidify. Potasium manganat dikromat. Kat sini dia guna potasium dikromat sebab warna hijau. Kalau potasium manganat dia warna lain. Purple tu colorless. Okay. So, dekat sini the ethanol in dry verse. Dalam apa? Nafas orang yang ada alkohol ni, dia punya nafas dia akan bertindak balas dengan, dekat sini kamu ada pengetahuan mengenai apakah ejen pengoksidaan yang menukarkan jadi warna hijau. So acidify potasium dikromat. Okay, dikromat 7 yang mana dia akan tukarkan and the color change from orange to green. Okay. Kemudian equation dia minta C2H5OH
So dekat sini dia pengoksidaan, dia akan menghasilkan alkohol, dia akan menghasilkan carboxylic acid, that is a ethanoic acid dengan air. Okey, dah siap. So dekat sini markah dekat sini adalah 4 markah. Okey tu Syah. Nombor 9 berapa markah semua? 20 je. 20. Good. So, kat sini soalan last sekali. Okay, dah last. Okay, soalan nombor 10. Stretching. Okay, so ini paper 3 lah. So, ini adalah paper 3. Problem statement, list of variable. Ini untuk investigate elastic lah. Natural rubber dengan vulcanized rubber. Okay, so kita try lah buat satu-satu. So, kita try buat. Okay, Tusha, boleh bertahan lagi, Tusha? Boleh. Boleh. Okay, solo 10 nombor 10A. So, pertama dia nak problem statement. So, problem statement. Okay, problem statement dekat sini, kamu cakap is, boleh macam-macam untuk dapatkan markah 3 markah. Ini saya bagi contoh lah. Is vulcanized rubber more elastic than unvulcanized rubber? Adakah vulcanized rubber lebih ataupun how does the elasticity of vulcanized rubber and unvulcanized rubber can be compared? Okay, boleh. Okay, nombor 10. Okay, lepas tu kamu listkan variable dia. Okay, so dekat sini MV kamu gunakan type of rubber strand ataupun kamu nak guna type of rubber strand. Ataupun cikgu, boleh tak saya nak buat vulcanized rubber dengan unvulcanized rubber? Boleh. Okay. RV kamu nak tengok apa? The length. Kamu nak tengok the length of rubber strand, kepingan getah tadi, bila kamu stretch. Okay, so CV kamu nak tengok, mula-mula kamu kena kekalkan initial length. Okay, initial length siapa? Of rubber. Okay, lepas tu untuk C, hypothesis. So, kamu tahu bahawa vulcanized rubber is more elastic than unvulcanized rubber. Okay, kemudian barulah kita buat dia punya substance and apparatus. So, substance. Okay, kamu buat vulcanized rubber and unvulcanized rubber. Tapi tak boleh dia buat type of rubber. Tak boleh. Kamu kena nyatakan apa bahan yang kamu gunakan. Okay. Vulcanized rubber and unvulcanized rubber. Lagi kamu gunakan. Kamu ada retort stand. Kemudian kamu ada clip. Kemudian kamu ada benang. Kemudian kamu kena ada beban. Weight. Okay, bebanan. Kemudian kamu mesti ada ruler. Kalau tak ada ruler, dia akan dapat kosong terus. Okay. Yang ini baru dapat skor 3. Okay. Kemudian diagram. Okay. Dia nak diagram. So, kamu kena diagram, kamu kena labelkan. Okay. Pastikan label. So, pastikan kamu label, gunakan pembaris ya. Saya tak guna pembaris. So, pastikan kamu kena ada strand kamu itu. Kamu klipkan dia. Okay, kemudian kamu letakkan dia punya weight dia. So, kamu kena label lah. Okay, bila apa-apa, ini apa. Okay, kena labelkan. Ini rubber. Contohnya, kamu nak pakai vulcanized rubber dulu.
So, ini adalah 100 gram wheat. Okey. Kemudian dah siap. Okey, dah siap. Kemudian dia kata prosedur. Okey, macam biasalah. So, yang biasalah saya tuliskan yang ini. Okey, yang ini untuk prosedur saya buat kat sebelah. Oh, nenek kau dah terbelakang pula. Dia kalau drawing tablet ni dia sensitif sikit. Dia sensitif sikit. So, kamu kena hati-hatilah. So, untuk yang F ni, sebab dia kat sini, dia tulis label diagram for the setup. Mesti kadang-kadang soalan yang soalan nombor yang 2 ni, atau 3 lah, dia tak ada label diagram. Dia seluruh kepada dia prosedur. Tapi kat sini dia boleh label diagram. So, kena hati-hati. Jangan terus-terus saja buat. Okay, yang ini yang pertama kamu kena hangkan strand of vulcanized rubber to a retort stand using a clip. Okay, nombor 2, measure the initial. Kamu nak measure mula-mula, kamu kena measure dulu initial untuk kepanjangan of the vulcanized rubber strand. Kemudian baru kamu hangkan, gantungkan weight 100 gram. Alamak. Okay, weight dekat mana? Dekat vulcanized rubber untuk 5 minit. So, dia bagi masa. Dia bagi masa untuk 5 minit. Kemudian barulah kamu removekan dia. Ni pun jarang juga. Eksperimen ni pun jarang juga kita jumpa. Tak pernah lagi bukan tak pernah masuk exam, tak pernah lagi kita buat soalan ni. Okay, dah final length. So, kamu measure dia punya length. Length. Okay, of the vulcanized rubber strip. Okay, kemudian record the data collected in the table. Kemudian barulah kamu ulang balik step 1 hingga 5 dengan menggunakan unvulcanized rubber. Okey, siap. Okey, so untuk tabulation data, maaf ya Tusha, lisan saya tak berapa cantik pula. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya untuk tabulation. So, tabulation yang ini adalah kamu punya stretching, width, length of rubber. Ini skema dia yang dibagi skema dekat saya. Saya ada unit cm. So, cikgu boleh tak saya buat vulcanize sebelah sini? Boleh. So, kamu buat vulcanize. Yang ini unvulcanized rubber. Kemudian, apa yang kamu buat? Kena ada before kan? Initial kan? Kemudian, semasa dengan after. Berapa? So, buatkan ini. Bariskan. Okey, dah. Dapat 20 markah. Okey. Okey, Tusha? Boleh, Tusha? Boleh. Okey. So, Tusha, kalau kamu tengok kepada soalan ni, boleh dapat skor, dia jadi 20 markah, selalu 17 markah. Kenapa? Sebabnya dia tambahkan label diagram tadi. Label diagram tadi. So, yang itu pun sudah dapat. So, dah siap lah soalan kita untuk modul Bestari A+. Okay, Tusha ada apa-apa soalan tak Tusha? Ada je. Tak ada.
Okay, Tusha dah set berapa? Set 1 dah settle. Set 2 Aman Jaya dah? Dah. Dah. Soalan ni banyak ke? Tak cikgu, tapi yang modul cemerlang dengan modul halus tu sama. Soalan dia sama. Oh, soalan ni sama. Sama. Apa? Tak ada beza lah. Ada cikgu tapi modul cemerlang tu ada banyak soalan. Objektif tu ada 20. Ah. Tapi modul halus tu ada 10 saja. Oh, dia tambahkan lagi 10 Tapi lah. tapi soalan semua sama. Oh, tapi so it's better kalau kita buat yang cemerlang sahajalah. Saya buat cemerlang saja cikgu. So, buat cemerlang sahajalah. So, nanti saya akan print out kan untuk yang cemerlang, set cemerlang. So, nanti saya akan bagi kat mereka semualah yang lain-lain. Okay, Tusha, thank you for coming my class. Okay cikgu, terima kasih cikgu. Okay, terima kasih Tusha. Okay, jumpa lagi ya Tusha ya. Minggu depan. Okay, minggu depan. Okay, jumpa lagi. See you again. Okay, jaga diri. Okay, thank you.